Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, wahai Tuhan sekalian alam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersama lagi kita di dalam program kita pada pagi ini, iaitu Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum surah Sad, ayat yang ke-52 sehingga ayat yang ke-54. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar? Saya mewakili kru dan produksi mendoakan para penonton yang dirahmati Allah supaya dikurniakan kesihatan yang baik, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimewahkan rezeki di dunia maupun di akhirat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa pada pagi ini saya bersama dengan panel kita yang sangat-sangat popular, iaitu tak lain tak bukan iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Segak macam biasa Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz daripada mana Ustaz? Tadi daripada Bangi lah. Daripada Bangi. Masya Allah, terbaik Ustaz. Jadi seperti biasa para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita nak memulakan apa-apa, seperti biasalah Ustaz, dengan saya kita akan ada buat sesi regangan sikit Ustaz untuk kita segarkan mata kita supaya kita dapat menimba ilmu kita pada pagi ini dengan suasana yang ceria, yang bersemangat, supaya dapat timba ilmu. Jadi sama-sama saya nak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kenal satu otot ni Ustaz, namanya otot procerus. Otot procerus ni kat mana? Di antara dua mata ni. Jadi di kawasan sini. Jadi saya nak tuan-tuan ambil jari tuan-tuan, letakkan di otot procerus ini, baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau mengantuk, cubalah teknik ini. Kalau mengantuk juga, tak lut juga kita buat urutan ini, ambillah kopi ke apa ke kan, supaya kita ini ikhtiar untuk kita sama-sama belajar. Biasalah Ustaz, kita nak belajar ilmu agama ni kan, ilmu yang bermanfaat ni, syaitan ni suka nak apa tu, licik dia punya permainan dia, nak bagi kita mengantuk pagi-pagi ni lah, dia nak suruh kita tidur, sedangkan kita boleh menimba ilmu pada pagi ni. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa lagi Ustaz, kita nak teruskan dengan kita punya tajuk kita pada pagi ini, iaitu tafsir dan taranum surah Sad ayat 52 sehingga ayat yang ke-54. Ustaz nak buat dengan taranum apa Ustaz? Taranum ras. Taranum ras. Masya-Allah, dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Da'i Fahmi, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Dan sebelum memulakan ini, kita akan membaca dulu bersama-sama ayat 52 sampai 54 surah As-Sad. Ustaz akan baca dengan tarannum ras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, InsyaAllah nanti makna Fahmi akan bacakan nanti. Cuma Ustaz nak sebutkan dulu tentang kita punya perbincangan pada pagi ini, iaitu bacaan yang kita baca bersama-sama tadi adalah merupakan bacaan yang dinamakan sebagai hafz daripada Asim. Dan ini diketahui seluruh negara kita, seluruh Nusantara ini, seluruh dunia membaca dengan bacaan hafz daripada Asim. Di sana ada bacaan-bacaan lain yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan fahami juga belajar perkara ini yang dipanggil qiraat. Jadi tuan-tuan, pagi ini saya akan baca bacaan yang lain sedikit, yang berubah sedikit, sebab qiraat ini dia tidak berubah banyak kan. Dia berubah sedikit. Cuma yang sedikit ini pun kita kurang biasalah belajar atau beramal dengan bacaan seperti ini. Baik, pagi ini saya akan baca dengan bacaan Imam Ibnu Katsir, Bazzi dan Qumbul. Ibnu Katsir ini membaca dengan dua perubahan dalam 3 ayat ini tuan-tuan. Yang pertama, wa'indahum itu dibaca dengan silah mimil jama', wa'indahumu 2 harakat. Wa'indahumu 2 harakat. Yang kedua ialah hadza ma tu'adun dibaca dengan hadza ma yu'adun. Ayat ketiga tu, ayat nombor 54, tak ada apa perubahan lah, itu sama sahaja. Baik, Ustaz cuba dulu kan. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا يُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ. Baik, itu ada 2 perubahan tadi ya. وَعِندَهُمُ dan juga hazama yu'adun. Jadi itu adalah perubahan yang dibaca oleh bacaan Imam Ibnu Katsir. Jadi Ustaz nak minta Fahmi baca sekali lah ayat ini. Masya-Allah. Dengan 2 perubahan tadi. Dengan 2 perubahan Ustaz. Saya cuba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا يُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ. Sadaqallahul Azim.
Jadi itu dia bacaan Imam Ibnu Katsir. Katsir. Kalaulah ada orang bertanya, adakah ada berubah makna di situ? Baik, yang pertama tuan-tuan, wa indahumu qasira itu hanya kaedah sahaja, tidak berubah pada makna. Adapun hadza ma tu'adun, hadza ma yu'adun, itu ada sedikit berubah. Tapi tuan-tuan perlu diingatkan bahawa dalam qiraat dia tidak ada makna tadad, makna yang bertentang. Dia hanya berubah antara tu'adun dan yu'adun. Itu ada sedikit perubahan, tetapi paling penting ialah dia merupakan bacaan yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini riwayat adalah secara mutawatir. Masya-Allah. Dan itulah bacaan yang ada sekarang sampailah ke hari ini. Masya-Allah, terbaik daripada penjelasan Ustaz berkenaan dengan qiraat Imam Ibnu Katsir. Jadi Ustaz, tadi Ustaz ada suruh saya bacakan makna pada ayat ini Ustaz. Jadi insya-Allah saya akan bacakan makna daripada tafsir Pimpinan Ar-Rahman buat ayat surah Sad ayat yang 50, ayat yang ke-52 sehingga ayat yang ke-54. Jadi sama-sama kita baca insya-Allah. Ayat yang ke-52 maksudnya, dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu, yakni kepada mereka semata-mata, lagi yang sebaya umurnya. Ayat yang ke-53, inilah dia balasan yang dijanjikan kepada kamu setelah selesai hitungan amal. Dan ayat yang ke-54 maksudnya, sesungguhnya ini ialah pemberian kami kepada kamu, pemberian yang tidak akan habis-habis. Jadi Ustaz, pada ayat yang ke-52 ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh beri sedikit mukadimah berkenaan dengan ayat yang 52 ni Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Fahmi, tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Bila disebutkan tentang syurga, ini sebenarnya kita perlu ingat ini tempat asal kampung halaman kita. Masya-Allah. Tok kita dulu asalnya daripada syurga. Jadi tuan-tuan, kita perlu sematkan dalam jiwa kita, kita perlu tetapkan dalam hati kita, aku mesti kembali tempat asal aku. Dunia ni sementara, kita semua tahu kan tak? Maksudnya bila kita mati, dan mati itu kembali ke syurga. Jangan mati kembali ke tempat lain. Yang ni yang tak tahan tuan-tuan. Itu kita perlu semat awal, aku kena kembali tempat yang asal. Nak buat macam mana? Ni kita nak bincang. Masya-Allah. Baik tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Dan dalam syurga ini ialah satu tempat yang masya-Allah tak ada siapa pun nak pergilah kecuali dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati pun tak pernah terlintas. Kalau hati pun tak pernah terlintas macam mana benda tak tahu. Tapi nak bagi tahu, itulah kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri syurga kepada orang yang beramal dengan baik dan akhirnya kembali ke tempat asal dia, itu syurga ini. Dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian, dalam syurga ini diberi bidadari. Bidadari ini banyak persoalan sebenarnya, Ustaz cuba rungkaikan di sini untuk kita sama-sama bincang. Bila sebut bidadari ini wanita, perempuan lah, untuk lelaki. Tapi kalau orang perempuan, apa dia dapat? Sehingga golongan-golongan yang liberal, Ustaz ada baca berkenaan mereka menyerang orang-orang Islam, khususnya mengenai ayat-ayat yang nampaknya merendahkan wanita. Kenapa? Ya, lelaki dapat bidadari, yang perempuan dapat apa? Baik, sahabat, kita akan bincangkan sedikit demi sedikit perkara ini. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, dan diberi wanita-wanita ataupun bidadari-bidadari kepada seorang lelaki yang masuk dalam syurga. Dan dalam ayat dia sebut qasira hurun maqsuratun fil khiyam dan seterusnya lah, bidadari-bidadari. Dan tuan-tuan, disebutkan dalam ayat ini ialah, dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata, lagi yang sebaya umurnya, yang muda-muda, dan pandangan mereka itu sentiasa tertumpu. Ini Ustaz merujuk kepada beberapa tafsir. Ada mentafsirkan begini, satu seperti mana Pimpinan Rahman, ada dan tafsir-tafsir lain ialah absaruhunna wa qulubuhunna wa asma'uhunna ala azwajihim.
Tertumpu ini maksudnya mata mereka, hati mereka, jiwa mereka menumpu pada suami. Dia tak tumpu benda lain. Masya-Allah. Jadi makna sedikit macam terbalik sikitlah dari semua. Tapi tak apalah, itu dalam tafsiran-tafsiran para ulama, tak masalah dalam hal itu. Maksudnya mereka ini bukan sahaja mata, bahkan hati mereka menumpu kepada seorang suami, berkhidmat kepada orang yang masuk dalam syurga. Dan mereka ini dalam keadaan yang sebaya. Sebaya ini macam-macam tafsiran. Sebahagian tafsir menyebutkan bahawa umurnya salasin 33. Kenapa tidak 18 Itu tafsiran lah. Mungkin di kalangan masyarakat Arab kalau umur 33 tu sangat tip top masa itu. Kita barangkali 18 19 tu Allahu alam, tak apalah. Yang penting tuan-tuan, maksudnya yang muda dan sebaya, tidak tua-tua. Di dalam syurga tidak akan jumpa lagi tua. Hari ini muda belaka dah. Jadi dulu ustaz umur berapa dah? 20, 30, Fahmi lah sekitar 30. Kemudian sekarang 40 semua. Jadi tuan-tuan, begitulah umurnya, kita akan jadi seorang yang tua. Dan dalam syurga sudah tidak ada lagi ketuaan ini, tidak bimbang lagi dengan kematian. Dan tuan-tuan, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, berbalik pada soalan tadi, Ustaz boleh bincang boleh. Baik tuan-tuan, yang pertama sekali, para ulama membincangkan hal ini. Kalau seorang lelaki dapat bidadari dalam syurga, seorang perempuan dapat apa? Tidak dia cerita bidadara ke, tak ada dah. Ghulam adalah ghulam tu yang serve melayan dalam syurga itu ada. Tetapi sebagai suami bagaimana? Ada. Muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang lelaki dapat bidadari. Dan tuan-tuan, sifat seorang perempuan ini adalah matlub. Matlub ni makna dia dicari. Dia tidak mencari. Orang Melayu selalu ada satu masal dia ataupun satu perumpamaan dia, perigi mencari timbul. Dah jadi itu macam dah jadi terbalik dah. Maksudnya apa? Biasanya lelaki lah yang mencari perempuan. Biasanya lelaki mencari perempuan lah. Ya. Baik, insya-Allah Ustaz. Jadi saya terpaksa, saya minta maaf Ustaz mengganggu, tapi kita nak berehat seketika, kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum dengan surah Sad ayat 52 sampai ayat yang ke-54. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya minta para penonton untuk sediakan mushaf, sediakan juga buku nota untuk sama-sama kita hayati. Kemudian kita catat apa yang kita pelajari, kemudian kita amalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini dan juga pada hari-hari yang seterusnya. Jadi insya-Allah kita nak menyambung pengajian kita pada pagi ini dengan sambungan daripada penjelasan Ustaz tadi berkenaan dengan ayat yang ke-52, yang maksudnya, dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata, lagi yang sebaya umurnya. Jadi persoalannya ada di antara masyarakat kita yang mempersoalkan, kenapa lelaki je yang dapat nikmat dekat syurga, perempuan macam mana? Jadi kita akan terus sambungkan penjelasan kita daripada Al-Fadil Ustaz kita. Persilakan. Baik, terima kasih. Dan Fahmi dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, selalu disebut demikianlah, kenapa lelaki ini tidak adil. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kedua-dua pihak, lelaki pun ada kelebihan, perempuan pun ada kelebihan. Itu sudah menjadi satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, bila disebutkan lelaki dapat bidadari dan bidadari ataupun wanita dapat apa dalam syurga, tuan-tuan, Ustaz sebut tadi bahawa sifat wanita matlub. Matlub ini dicari. Itu sifatnya. Jadi walaupun Allah tidak menyebut secara khusus, tetapi secara hakikatnya bahawa seorang wanita juga akan mendapat kelebihan dan kebaikan dalam syurga yang sama. Bagaimana? Baik. Ini bila dirujuk kepada perbincangan para ulama dalam hal ini, tuan-tuan,
Antara hadis yang disebut dalam Sahih Muslim, iaitu ma fil jannati a'zab. Tidak ada dalam syurga ni duduk seorang-seorang, tak ada. A'zab ni maksud tidak berkahwin, tak ada. Jadi hadis itu umum, lelaki atau wanita termasuk. Baik. Walaupun wanita yang tak berkahwin. Baik, terima kasih. Baik. Soalan yang baik. Tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian. Ada beberapa keadaan Ustaz nak bacakan ini ya. Yang pertama sekali ialah sekiranya soalan Fahmi tadi, al-mar'atu salihah allati lam tatazawwaj illa marrah wahidah. Wanita yang salih. Ini salihah lah, wanita yang salihah yang baik atas muka dunia ini, tapi dia berkahwin hanya sekali. Kita ambil istilah itu dulu ya. Berkahwin hanya sekali, maka suaminya adalah suami yang dia berkahwin itu. Kalau suami masuk syurga lah. Kalau suami tak masuk syurga, cerita lain lah. Macam kisah Asiyah alaihissalam dengan Fir'aun. Asiyah ini isteri kepada Fir'aun dan dia meninggal, dibunuh oleh Fir'aun, dan dia ahli syurga disebut dalam Al-Quran. Baik. Dia berkahwin hanya sekali sahaja. Baik, yang kedua ialah al-mar'ah allati tazawwajat aktsaru min zawjin takunu li akhiriha ala rajih. Dia berkahwin banyak. Maksud banyak ini, suami pertama meninggal. Suami kedua meninggal. Ketiga meninggal. Keempat meninggal. Ada berlaku dengan sahabiah namanya Atikah. Atikah ini yang terakhir kalau saya Ustaz, dia berkahwin dengan Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar. Jadi suami pertama syahid, dua syahid, tiga. Jadi sehingga Umar kata bahawa kalau nak cari mendapat syahid, kahwin dengan Atikah. Memang mati lepas tu. Maksud mati tu syahid lah. Jadi dia berkahwin dengan semua para syuhada. Dan yang ini dia akan dikahwinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suami yang terakhir ala rajih. Tapi disebutkan dalam riwayat lain bahawa yang ini dia boleh pilih yang mana dia suka suami dia itu. Itu yang kedua. Keadaan yang ketiga, allati tazawwajat zawjuha ahlun nar. Dia berkahwin tu, kemudian suami tu masuk neraka. Allah. Tak. Suami masuk neraka, dia masuk syurga, dia orang baik, tetapi suami orang jahat. Apa nak buat? Berada di bawah bersama-sama dengan suami yang jahat. Suami masuk neraka, dia masuk syurga. Macam mana? Maka Allah SWT akan kahwin dengan orang lain. Dan masa tu dia boleh pilih. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, ni soalan Fahmi tadi, lam tatazawwaj fid dunya yuzawwijuha Allah biman yasha. Seorang yang tidak berkahwin langsung, tetapi dia akan dikahwinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, tidak ada seorang sekali pun atas muka dunia ini tak berkahwin, akhirat pasti dikahwinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia boleh memilih siapa yang dia suka. Masya-Allah, punya pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak berkahwin di dunia, tapi kita tak seorang-seorang dekat akhirat. Ya, pasti. Masya-Allah. Tapi semua orang nak masuk syurga, Ustaz kan? Amin. Cuma kita tak tahu apa nasib kita kat sana. Bab kata lagu Rabbani Ustaz, kita tak sama nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Tapi kita doakan moga-moga nasib kita dekat akhirat nanti baiklah insya-Allah. Dan moga syurga adalah tempat kita insya-Allah. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berjeda seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini, tafsir dan tarannum surah Sad ayat 52 sehingga ayat yang ke-54. Baik, alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, topik kita pada hari ini tafsir dan tarannum. Sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan,
boleh terus tulis di ruangan komen di Facebook kami ataupun terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677. Jadi tanya, jangan tak tanya. Kalau keliru, kena tanya supaya hilangkan kekeliruan kita dalam salah faham berkenaan dengan agama. Jadi insya-Allah kita nak terus menghuraikan dan juga orang kata mengorak langkah ke dalam program kita pada pagi ini. Saya teruskan bersama dengan Ustaz dan kita nak raikan soalan sulung kita, Ustaz. Soalan sulung kita daripada siapa agaknya? Baik, kita menunggu soalan. Daripada Facebook, Ustaz. Ya. Soalannya daripada saudari Izara Zulaika, ayat yang ke-52. Bagaimana sifat-sifat bidadari yang dinyatakan pada ayat ini dan bagaimana bagi wanita akhir zaman ini dapat dijadikan sumber inspirasi untuk bercita-cita menjadi persis seperti bidadari di syurga, hatta banyak kekurangan dan tidak kesempurnaan ini ketika hidup di dunia. Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih kepada saudari Izara Zulaika atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Izara. Soalan yang sangat baik berkenaan dengan ayat perbincangan kita ayat nombor 52 ini, tuan-tuan. Sesimat rahmat Allah sekalian. Pertama sekali kita kena ingat bahawa bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam syurga itu, walaupun dia cantik, walaupun dia digambarkan sifat-sifat, kalau minum air pun boleh nampak dalam leher dia apa semua itu kan, kecantikan yang sangat hebat. Tetapi perlu diingat bahawa wanita-wanita dunia yang masuk dalam syurga lebih hebat daripada itu. Masya-Allah. Jadi mungkin kita melihat bahawa isteri kita nampaknya tak berapa cantik mana, misalnya lah kan. Di atas muka dunia ialah sibuk menguruskan anak, sibuk dengan urusan-urusan yang pelbagai dah. Mana untuk berhias kepada kita tu masa sangat terhad. Jadi Fahmi pun dah ada anak, tahulah macam mana keadaan kehidupan berkeluarga dah. Jadi tuan-tuan, nampaknya orang perempuan mesti suka Ustaz bercakap begini kan. jadi tuan-tuan tak mengapa. Jadi maksudnya selagi dia mentaati perintah Allah dan Rasul, dia yakinlah dia akan lebih baik daripada bidadari syurga. Dan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisa'ud dunya afdalu min hurin ain. Wanita-wanita dunia ini lebih baik daripada bidadari-bidadari syurga. Malahan mereka ini tuan-tuan akan berbangga-bangga, tapi syarat masuk syurga lah. Kalau masuk tempat lain tak boleh lah masuk syurga. Mereka akan berbangga-bangga dengan bidadari syurga. Dia kata, kamu masuk syurga ni senang-senang, tak ada apa, Allah jadikan kamu kat sini. Aku dulu dia boleh cerita dia punya di atas muka dunia, dia cerita begini payahnya aku sehingga aku masuk syurga. Jadi sengap bidadari, tak boleh jawab apa. Kenapa? Kerana memang dia menghadapi mihnah, ujian, tribulasi, apa semua itu di atas muka dunia. Jadi yang paling penting nombor satu ialah mentaati perintah Allah dan Rasul kalau dia berkahwin suaminya. Masya-Allah. Taat perintah Allah, Rasul dan suami, insya-Allah ini asas. Walaupun ada benda-benda lain, tapi asasnya ialah tiga perkara ini yang akan membawa ke syurga. Taat perintah Allah, Rasul dan suaminya. Jadi Ustaz, sebelum kita berehat tadi, Ustaz ada bercakap menghuraikan berkenaan dengan seorang wanita yang berkahwin banyak kali. Dan Ustaz kata boleh pilih suami mana yang disukainya untuk berada bersama-sama dengannya di syurga. Jadi boleh tak kalau kita minta ke semua sekali? Soalannya lah. Soalan, boleh tak kita minta ke semua sekali untuk ada dengan kita di syurga nanti, Ustaz? Baik. Ataupun hanya salah seorang saja, Ustaz? Baik, terima kasih. Soalan Fahmi sangat baik. Tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian, jawapannya tidak boleh. Tidak boleh. Hanya satu sahaja. Itu memang sifat yang Allah jadikan kepada seorang wanita. Makna suaminya hanya seorang. Oh, jadi macam ni suami dapat bidadari lagi. Isteri lagi, bidadari lagi. Tuan-tuan perempuanlah, wanita-wanita sekalian, jangan risau. Yang duduk bergaduh atas muka dunia ni kalau berkahwin ramai semua tu kerana satu sifat cemburu, sifat rasa tidak adil apa itu. Tapi sifat ini Allah cabut. Dah tak ada dalam syurga sifat itu. Dah tak ada. Masya-Allah. Tak cemburu lagi dah. Jadi apa masalah? Kita cerita ni esok, mana cerita hari ni. Hari ni orang marah lah, tapi di akhirat kelak Allah sudah cabut. Jadi tidak ada masalah tentang perkara
tersebut. Masya-Allah. Dari sifat wanita itu Allah menjadikan dia punya suami satu sahaja. Satu seorang saja boleh dipilih. Masya-Allah. Terbaik penjelasan daripada ustaz. Jadi ustaz, kita nak raikan soalan penonton yang seterusnya daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum ustaz dan warga tanyalah ustaz. Ayat 52 hingga 54 berkisarkan tentang syurga, disambut pula seterusnya ayat-ayat tentang neraka. Begitu juga di surah-surah yang lain. Soalan saya, mengapakah ayat-ayat Al-Quran banyak yang disusun sedemikian rupa, membawa konsep balasan yang baik dan balasan yang buruk secara berturutan ataupun berpasangan? Terima kasih di atas soalan daripada Intan Zurina Abdul Razak. Terima kasih banyak. Jadi saya serahkan kepada Ustaz. Persilakan. Baik, terima kasih kepada Intan Zurina. Soalan yang sangat baik. Bahkan tuan-tuan muslim rahmatullah sekalian, dalam Quran ini ayat-ayat sebegini boleh kata mendominasi paling banyak. Ayat at-tabsyir, berita gembira 1000. Ayat inzar 1000. Berita gembira 1000, berita duka 1000. Allah. Makna syurga 1000, neraka 1000 ayat. Fahami, hukum ada berapa dalam Quran? Ayat-ayat hukum ada berapa? Ayat-ayat hukum. Itu soalan cepu cemas. Tak apa, Ustaz jawab. 500 sahaja. 500. Kita nampak macam Islam ni banyak hukum hakam kan? Dah, dalam Quran 500 sahaja. Maksudnya apa? Maksud dalam Quran itu untuk menyusun kehidupan manusia ini cukup 500 ayat tersebut. Tapi yang selebihnya adalah ayat yang menggalakkan manusia, menggalakkan tentang kebaikan dan menggalak manusia supaya menjauhi daripada kejahatan. Puncanya kenapa tuan-tuan? Kerana manusia ini ada satu sifat yang dipanggil sifatnya ikhtiar. Apa ikhtiar? Memilih. Jadi memilih ini dia kena dipandu, memilih benda baik, memilih benda buruk. Kalau dipilih benda baik, syurga tempatnya. Kalau dipilih benda jahat, neraka tempatnya. Itu sifat manusia Allah beri awal lagi. Berbeza dengan makhluk yang lain, misalnya syaitan. Syaitan dulu ada sifat memilih. Lepas dia tak nak sujud kepada Adam, habis. Sudah dia telah ditetapkan masuk wa kana minal kafirin, masuk dalam kafir dan neraka. Malaikat pula awal-awal lagi memang Allah jadikan dia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun la ya'sunallah. Dia tidak maksiat kepada Allah dan dia hanya menurut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi tuan-tuan sekalian rahmatullah sekalian, itu mudah-mudahan menjawab pada soalan Intan Zurina. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada ustaz. Jadi ustaz, kita nak raikan soalan seterusnya daripada siapa? Ayat daripada Aisyah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ayat 52. Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya. Bagaimana gambaran Al-Quran mengenai bidadari-bidadari yang menjadi pelayan kepada penghuni-penghuni syurga kelak? Apakah maksud tidak liar pandangannya itu? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Aisyah di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Terima kasih kepada Ai ke Al, wallahu a'lam lah. Tapi ini biasa nama-nama glamour gini kan. Betul. Baik, tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian. Sebagaimana Ustaz telah sebutkan pada awal sedikit tadi, iaitu berkenaan dengan bidadari ini, pandangan mereka wa indahum qasiratut tarfi atrab itu sama umurnya. Qasiratut tarf iaitu matanya sentiasa tertumpu. Dan dalam tafsir yang kita bacakan ini, iaitu pandangan suami itu tertumpu kepada wanita tersebut ataupun bidadari itu. Tapi dalam sebahagian tafsir menyebutkan bahawa pandangan mereka itu juga tertumpu kepada suami. Maknanya dia tidak cara benda lain, sentiasa melayan suami. Itulah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada penghuni syurga. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak cerita banyaklah yang di dalam kelebihan-kelebihan tentang bidadari syurga ni dicerita dalam hadis-hadis. Namun tuan-tuan, hakikatnya untuk mencapai tahap, untuk pergi sampai kepada tahap bidadari yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada syurga ini, banyak perkara-perkara yang perlu kita taati atas muka dunia supaya kita dapat masuk dalam syurga. Bila dalam syurga tu tak ceritalah, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri semua ini insya-Allah. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Katu dari Fahmi dan Dr. Muhammad Luqman Ibrahim.
Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, soalan saya begini doktor, Al-Fadil doktor. Kalau doktor sebut tadi bila masuk dalam syurga ni orang lelaki, saya tanya bagi diri saya lelaki doktor. Jadi saya nak tanya. Macam doktor beritahu tadi, menjelaskan bila lelaki masuk syurga ada bidadari di dalam syurga. Itulah. Jadi soalan saya, apakah bidadari ini boleh dikahwinkan dengan lelaki yang masuk syurga ini? Sama macam di dunia, boleh kita ni sampai 4 orang isteri ke macam mana ke? Ataupun bagaimana peraturannya yang diberi mengatakan bidadari yang boleh kita miliki di syurga kelak? Apakah sama apa peraturannya ataupun undang-undang yang berlaku di dunia ini, kita boleh sampai 4 orang isteri yang dihadkan? Itu soalan saya doktor. Nampak soalan macam soalan bodoh ya doktor. Minta maaf doktor dan Da'i, kerana ini soalan kadang-kadang terkeliru dan banyak yang mengelirukan perkara-perkara yang macam ini dan buat tomahan yang bukan-bukan. Itu tujuan saya bertanya pada pagi ini. Terima kasih banyak doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terbaik soalan daripada Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang sangat-sangat bagus Ustaz. Jadi Ustaz, sebelum kita menjawab soalan tersebut, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum surah Sad ayat yang ke-52 sehinggalah ayat yang ke-54. Jadi insya-Allah sebelum kita beristighfar dan berjeda seketika sebentar tadi, kita mendapat soalan daripada pemanggil kita iaitu Tuan Haji Omar Abdul Majid. Berkenaan soalannya ya Ustaz, kalau saya boleh relatekan dengan soalan saya juga tadi Ustaz, berkenaan kalau bidadari seorang wanita ataupun seorang wanita yang tak berkahwin ataupun yang dah berkahwin ramai, dekat syurga nanti dia boleh pilih salah seorang saja. Dan untuk lelaki pula Ustaz, adakah peraturannya sama di syurga? Kita boleh kahwin ramai dengan bidadari Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Fahmi dan juga soalan Haji Omar Majid tadi. Dan tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian, sebenarnya dalam syurga bidadari ni Allah beri kepada orang lelaki ni tidak ada limit. Tak ada limit. Tak ada limit. Ada riwayat menyebutkan tentang 70 bidadari dan seterusnya. Maksudnya ramai. Tidak ada masalah dari sudut itu. Cuma wanita yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan kahwinkan dengan sifat wanita itu sendiri. Memang di atas muka dunia pun seorang saja dia boleh berkahwin, dan itu kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk lelaki dan wanita. Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Maknanya kelebihan itu masing-masing. Maksudnya lelaki ada caranya, perempuan ada caranya, tetapi kedua-duanya Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk ke dalam syurga kepada orang yang salih dan salihat. Dan ini mudah-mudahan menjawab kepada soalan Haji Omar tadi. Masya-Allah, terbaik daripada penjelasan Ustaz. Jadi kalau pokok pangkalnya wanita hanya boleh pilih seorang? Iya, seorang saja. Ya. Jadi apa kedudukan wanita ni Ustaz? Contoh kalau lelaki boleh kahwin dengan ramai bidadari, 70 bidadari contohnya. Jadi kedudukan wanita yang menjadi pasangan baik, ni. Terima kasih. Ustaz dah sebutkan secara itu tadi, wanita ini kaya ketua bidadari dalam syurga. Maknanya kalau dalam istana dia ada permaisuri, itu permaisurinya itu. Permaisuri, masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi kita nak raikan soalan penonton kita daripada Facebook insya-Allah.
daripada saudari Sal Rasid Cikci merujuk kepada ayat yang ke-53. Apa yang dinikmati di syurga itu sudah dijanjikan kepada mereka yang taat dan mencari redha Allah. Apakah ciri-ciri untuk melayakkan diri menjadi calon yang tersenarai sebagai ahli syurga? Adakah penghuni yang berjaya masuk syurga bukan disebabkan amalannya semata-mata, tetapi di atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala juga? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih kepada saudari Sal Rasid Cikci atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih pada Ustaz Rasid. Soalan yang sangat baik, dan tuan-tuan, walaupun ada beberapa soalan, Ustaz kira dia boleh dirangkumkan soalan itu, macam mana cara kita nak melayakkan diri kita ni untuk masuk dalam syurga. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, asas dalam masuk dalam syurga ini mentaati Allah dan Rasul. Itu asasnya. Jadi bila kita letak di situ dulu, kemudian apa sahaja yang Allah SWT suruh, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, maka itulah syarat untuk masuk dalam syurga. Ya benar, kita tidak masuk dengan amalan kita. Walaupun dalam hadis yang menceritakan tentang wala anta Rasulullah sebut bahawa kamu tidak akan masuk syurga bi'amalihi, dengan perbuatan kamu, amalan kamu, bukan itu, tetapi illa birahmatin, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, kamu sama juga Rasulullah? Wala ana, aku juga. Illa an taghammadanillah, iaitu Allah yang memberi rahmat kepada aku dan aku masuk syurga. Tapi tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, perlu diingat bahawa ayat Quran sebut perkara lain, bukan perkara lain, maksud ayat Quran sebut perkara yang berkenaan masuk syurga ini, i'malu kan, bima kuntum ta'malun, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah syurga dengan amalan yang kamu buat. Zahirnya seolah-olah ayat dengan hadis bertentang. Zahirnya begitu. Jadi kalau orang-orang yang dia berpegang hanya kepada Quran, ada golongan sekarang pegang Quran aja, hadis kita tak nak terima, kita pegang Quran je. Dia kata salah. Kenapa salah? Kerana Quran cakap begini, hadis tak boleh diterima. Baik, tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, Imam Nawawi memberi pandangan dalam hal ini. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Taala, benar ya. Bila kita buat satu amalan, contohnya fahami, tadi kita sembahyang subuh. Masa kita sembahyang subuh itu, adakah kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya ya. Kalau tak ada rahmat, tak sembahyang kita. Betul. Nah, makna kita sudah berada rahmat. Nah, rahmat itulah membawa kita masuk dalam syurga. Tengok macam mana Imam Nawawi menggabungkan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat Al-Quran. Satu dengan rahmat Allah, satu dengan amalan. Quran sebut bahawa masuklah syurga dengan amalan kamu. Maksudnya amalan tadi sudah berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita masuk syurga. Jadi tuan-tuan, poin yang paling besarnya ialah ketaatan kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah kita akan perinci nanti. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Doakan Lain dan kru-kru dan ustaz-ustaz semua, ustaz mahu doa selamatlah daripada dunia sampai ke akhirat insya-Allah. Amin amin insya-Allah. Ya amin. Soalan mamu, kadang-kadang kita tak buat apa perintah Tuhan, kita tunggu bidadari dalam surga ni, lagu mana kita tunggu keadaan kita ni tak rahmat pada Allah, Allah pun tak bagi kita lagu tu, tapi kita tunggu. Kadang-kadang kita buat biasa muka bumi ni pun dosa besar, lagu mana yang Tuhan nak bagi rahmat kat kita ni, lagu nama mula buat salah lagu tu. Tapi dalamnya keadaan di atas muka bumi ini pun, kadang-kadang laki boleh cerai bini. Tapi dalamnya keadaan pula, bini boleh cerai laki pula. Yang mana laki nak kahwin atas muka bumi pun kita buat dosa banyak. Di sana kita tunggu apa rahmat Allah. Tapi mintalah pada Tuhan, semua orang janganlah dapat rahmat Allah. Minta Allah ampun kita punya dosa-dosa ni semua. Tapi lain-lain tadi janganlah kita cerai laki
laki lah boleh cerai bini, tapi dalam keadaan bini boleh cerai laki. Yang itulah Ustaz tolong tak pada apa yang keadaan dah dia dah atas muka bumi ni jadilah betul. Dan tu soalan mamu, doa-doa lah kat mamu bagi selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Doa bagi selamat kat mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Mamu Hanifah di atas soalan tersebut, dan saya mewakili kru dan produksi mendoakan saudara Mamu Hanifah moga-moga diberikan kedamaian di dunia dan di akhirat, dimewahkan rezeki dan sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, saya serahkan soalan daripada Mamu Hanifah ni kepada Ustaz. Silakan. Baik, Ustaz, menarik dalam ulasan Mamu Hanifah tadi berkenaan dengan macam mana nak dapat rahmat sedangkan kita pun duk buat dosa apa semua. Tuan-tuan, hakikatnya manusia begitulah. Disebut manusia ni ada masa dia buat dosa, ada masa dia minta ampun. Ada masa dia buat dosa, dia minta ampun. Baik, kalau keadaan itu berlaku, teruskan dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbetulkan diri. Illallazina tabu wa aslahu min illallazina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Bertaubat kemudian wa aslahu. Memperbetulkan balik amalan tersebut. Masalahnya sekarang ialah orang tu dia buat dosa, kemudian esok dia tambah dosa, dia tak tambah dosa lah. Yang ini akan membawa dia menuju kepada neraka Allah wal-a'yadzubillah. Jadi hakikatnya kalau suami dan isteri tadi, kalau Mamu kata suami ceraikan isteri dan isteri pula beri ceraikan suami, kalau bersebab yang tertentu, Islam ada ruang-ruang perkara tersebut. Tapi kalau yang tanpa sebab ataupun kerana amalan-amalan, perbuatan-perbuatan menyebabkan dosa itu, maka yang ini kita tidak terimalah dari sudut dia melakukan di luar daripada batas-batas yang Islam telah tetapkan. Masya-Allah. Terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook. Daripada ayat 53 daripada saudari Siti Nurbaya daripada Facebook, ayat 53 surah Sad. Di manakah hitungan setiap amalan yang akan dihitung yang dimaksudkan di dalam ayat ini, dan adakah perhitungan amalan itu berdasarkan buku rekod catatan kanan dan kiri di setiap bahu manusia itu? Adakah ada perbezaan di antara balasan di alam barzah dan juga di alam akhirat nanti? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudari Siti Nurbayah di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Siti Nurbayah, soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan, ini kita perbincangan pada ayat seterusnya lah, iaitu pada ayat 53. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah yang dijanjikan kepada kamu pada hari hisab. Tuan-tuan muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, di hari akhirat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keadilannya. Iaitu keadilan Allah Subhanahu wa taala akan kira setiap satu amalan kita, kemudian akan memberi balasan setiap satunya. Dan tuan-tuan, Al-Quran menyebut dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ketika mana manusia dikumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bentangkan kita amalannya. Kita amalannya sejauh mata memandang, buka panjang begitu. Allahumma. Pada masa itulah tuan-tuan, dia tengok itu dan Allah SWT beri peluang kepada dia untuk komplain. Yang tulis apa dia? Malaikat. Malaikat ni ngantuk kot masa tulis tu, boleh jadi salah ni. Boleh komplain. Boleh pada masa itu. Tapi fahami siapa berani. Betul. Bila dia tengok, sikit dia tengok tu betul semua sekali. Allah, dia pun kata, ya wailatana, Allah celakalah aku, dia kata. Ma li hadzal kitab. Ini kitab apa ini? Buku apa ini? Yang besar pun tulis, yang kecil pun tulis. Yang besar tu okey lagi lah, yang kecil pun tulis juga. Tadi kita bertolak pukul berapa, bangun pukul berapa, semayang pukul berapa. Tulis belakang. Semua detail lah dia. Semua detail.
Aduh, nanti dia pegang kepala dia, Allah macam ni punya cerita pun tulis ke, dia kata. Allahumma, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam masalah penghisaban ini Ustaz nak sebutkan bahawa kita sebagai hidup atas muka dunia ini, Fahmi kita kan, bila Fahmi dah ada anak sekarang, Fahmi tentu ada satu rancangan pada anak ni. Anak ni mula kecilnya begini, lepas tu nak hantar, kalau isteri bekerja, nursery mana nak hantar, kemudian besar sikit tadika mana, kemudian sekolah rendah. Ada rancangan kita kan? Sampailah dia besar, sampai dia anak bercucu pula, kita ada dalam kepala kita. Itu jadual yang kita cuba buat untuk anak kita. Baik tuan-tuan, kita nak pergi ke satu tempat yang kita tak tahu, tempat yang sangat jauh, tempat yang khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Apa rancangan kita? Ini untuk ustaz dan kita semualah. Apa rancangan kita? Kita mati. Lepas mati apa? Ada. Saya nak baca jadual ini. Lepas mati, kemudian bangkit daripada mati tadi, hisab. Pada mahsyar, penghisaban, mizan, sirat, syurga atau neraka. Dan dia bukan berlaku 60-70 macam atas muka dunia. Tak. Allah menggambarkan dalam Quran itu satu hari ada 2 kali yang Allah sebut. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sana. Yawman 'inda rabbika ka'alfi sana. Satu hari macam 1000 tahun atas muka dunia. Satu hari. Bukan satu hari di akhirat itu. Bukan 1000 hari. Malahan khalidina fiha abada. Yang hari lain pula ialah 50 alfasana. Satu hari seperti mana 50,000 tahun. Allahumma tuan-tuan. 50,000 tahun dunia, Ustaz? Ya, dunia. Masya Allah. Itu bandingan Allah SWT berikan, dan insya-Allah nanti kita akan bincangkan satu persatu tuan-tuan bagaimana keadaan hisab yang berlaku, seperti mana ayat ni kita bincang, ayat 53 ini. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Siti Rohani Mursi daripada Banting. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya ada 2 soalan. Benarkah kalau si isteri kematian suami, tapi dia kahwin lain? Lepas tu, adakah dia tak jumpa dengan suami pertama? Dan kalau dia tak kahwin lain, dia akan jumpa suami pertama. Dan satu lagi soalan saya, orang yang dapat bidadari, adakah yang mati bujang sahaja atau yang mati sudah ada isteri pun di sana akan dapat kahwin dengan bidadari, Ustaz? Satu lagi soalan saya, kalau lelaki yang dah ada isteri pun di sana dapat kahwin dengan bidadari juga ke, Ustaz? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Siti Rohani di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada Siti Rohani, soalan yang sangat baik. Pertama sekali tentang soalan yang pertama tadi berkenaan dengan seorang yang lelaki yang kematian isteri yang kematian suami. Okey. Isteri yang kematian suami, kemudian dia kahwin lain. Adakah dia dapat suami yang terakhir atau yang pertama? Baik tuan-tuan, kita dah bincang pada awal tadi, iaitu bahawa sekiranya wanita itu berkahwin ramai, satu orang kemudian mati, kahwin lagi begitu seterusnya, maka yang pandangan ramai ulama ialah yang terakhir. Kemudian yang pandangan lain ialah dia boleh pilih di antara salah satu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, yang itu dulu Ustaz jawab, kita menyambung sedikit lagi selepas ini dan serah pada Fahmi. Masya-Allah, terbaik daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak labuhkan siaran Tanyalah Ustaz kita di TV3. Namun jangan ke mana-mana, kita masih lagi berbaki 30 minit lagi untuk rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru di TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru dengan berbaki masa lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9. Jadi insya-Allah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, suka saya nak ingatkan topik yang sedang kita bincangkan dan sedang kita huraikan adalah berkenaan dengan tafsir dan taranum surah Sad ayat 52 sehinggalah ayat yang ke-54. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tak nak buang masa lagi. Kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita Ustaz, daripada saudari Siti Rohani. Sebentar tadi kita ada menerima soalan, beberapa persoalan daripada beliau. Jadi insya-Allah saya serahkan kepada Ustaz untuk menjawab soalan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Naif Fahmi dan Siti Rohani yang bertanya di akhir tadi. Dan tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian. Sebenarnya Ustaz sebutkan bahawa ada soalan yang ditanya tentang orang bujang, orang yang dah kahwin ramai apa semua, adakah dalam syurga akan dikahwin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, asasnya begini. Perbincangan awal kita ialah la fil jannati a'zab. Tidak ada orang yang keseorangan dalam syurga. Allah pasti akan mengahwinkannya. Kalau atas muka dunia dia tak kahwin pun mesti akan berkahwin dalam syurga. Kalau wanita tak berkahwin atas muka dunia, maka di syurga mesti dia berkahwin dan Allah akan pilihkan untuk dia, maknanya dia bebas untuk memilih sesiapa yang akan berkahwin dengannya. Dan dalam sejarah Islam pun ramai wanita-wanita yang hebat-hebat pun yang sebahagian mereka tidak berkahwin semata-mata mereka merasakan kalau berkahwin itu tumpuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tak dapat. Jadi untuk tujuan itu maka dia terus beribadat dan memang dia dapat mengawal nafsunya, mengawal jiwanya apa semua untuk mentaati perintah Allah, itu tidak mengapa. Dan tuan-tuan, yang orang seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala akan mengahwinkannya di dalam syurga. Kembali kepada hadis yang tadi. Masya-Allah. Baik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak masuk syurga bukan senang. Kena jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam masa yang sama juga kena jaga hubungan sesama manusia Ustaz. Jadi mungkin pada awalnya Ustaz dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir hayat dia. Tapi bagaimana seseorang tu nak mendapat rahmat, dia menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi ada dengki, ada sifat dengki, ada sifat riak dan juga ada perasaan yang mana dia tidak berpuas hati kalau seorang tu lebih daripada dia Ustaz. Maksudnya dia tak menjaga hubungan sesama manusia. Adakah dia boleh masuk syurga? Kategori orang-orang sebegini boleh masuk syurga ataupun tidak Ustaz? Silakan. Terima kasih Fahmi, soalan yang baik, dan tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian. Sebenarnya kita manusia ni tak ada siapa pun perfect. Betul. Sempurna tak ada melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu memang Allah Subhanahu taala jaga dan kawal baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang lain ada. Hatta kepada kalangan sahabat keliling Nabi pun begitu juga. Tetapi mereka ini sentiasa berusaha ikhtiar untuk memperbaiki. Kalau kita sebut ada yang tak puas hati, ada yang hasad, dengki. Ini semua yang dicela dalam agama. Dicela. Tapi orang itu kena ada satu kesedaran. Ini penting belajar tasawuf. Yang ilmu ini belajar dalam tasawuf. Maksudnya mendidik hati supaya hilang sifat-sifat mazmumah, dengki, riya, ujub, takabur, semua sekali itu tu, walaupun memang dia menyembah Allah, dia sembahyang tak tinggal, tapi sifat-sifat ini boleh menghancurkan amalan-amalan tersebut. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki ini boleh menyebabkan dia makan kita punya amalan-amalan kebaikan. Sampai ke tahap itu. Jadi bila kita baca begitu, belajar ilmu tasawuf, masya-Allah, ini dahsyat. Dan ini antara poin-poin tuan-tuan, kalau tuan-tuan terus melihat bersama-sama kita dalam rancangan Ustaz yang banyak asal tidak akan bincang perkara-perkara seperti ini, insya-Allah ada cetusan masuk dalam jiwa kita, aku nak berikhtiar usaha untuk menjauhkan perkara-perkara mazmumah seperti ini. Insya-Allah seperti ini, walaupun dia ada kesalahan, ada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia berusaha dan ikhtiar. Tidak kata dia biar sampai ke hujung usia dak. Betul, maksudnya kita perlu improve diri kita. Ya, insya-Allah. Sentiasa improve ataupun naik taraf kita punya amalan dan juga iman kita dari sehari ke sehari. Jadi insya-Allah Ustaz, kita nak raikan soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudari Mas Niza. Surah Sad ayat 52 dan 54.
surah As ayat 52 hingga 54. Apakah maksud pemberian yang tidak akan habis-habis? Itu merujuk kepada nikmatnya syurga yang tidak terhingga dan berganda-ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada saudari Mas Niza di atas soalan tersebut. Jadi saya serahkan kepada Ustaz. Baik, tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian. Terima kasih kepada Mas Niza merujuk kepada ayat yang 54. Inna hadza lirizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah pemberian kami kepada kamu, yakni pemberian yang tidak akan habis-habis. Nafad maksudnya yang hancur, yang rosak, makna berterusanlah. Itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan muslimat rahmatullah Allah sekalian, kita apa kita milik atas muka dunia ini, banyak mana pun pasti habis dan hancur. Paling-paling tidak kita mati dapat ke orang lain. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Bukhari, ada menyebutkan perkara ini tuan-tuan, iaitu Rasulullah tanya, nak tak aku bagi tahu adakah ada orang yang malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi, harta orang warisnya, harta warisnya dia lebih sayang daripada harta dia sendiri. Allah. Sahabat pun kata, tak ada Rasulullah, mana mungkin begitu tak? Harta orang lebih dia sayang daripada harta dia. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, maluhu ma qaddama wa malu warithihi ma akhara. Harta dia ialah harta dihantar dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud harta sedekah. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada harta banyak, sedekah banyak. InsyaAllah. Ada sikit, sedekah sikit, sedekahlah. Kenapa? Itu harta kita di akhirat. Yang ini la yanfadu, tidak akan hancur. Tidak akan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kamu semua hancur belaka, tetapi di sisi Allah itu kekal selama-lamanya. Jadi harta kita, kalau sayang sangat harta tu, emas tu, kalau sayang sangat sedekah. Habis Ustaz. Tak. Di akhirat kelak dapat balik. Tetapi harta yang atas muka dunia ni, kalau banyak sangat pun tuan-tuan, bukan kita punya. Ialah bolehlah guna sekejap. Lepas tu habis. Allahumma tuan-tuan, katakanlah, fahami, orang kaya sangat, dia harta berjuta-juta, contoh dia wasiatlah, duit aku ini kan, kalau aku mati, duit ini 1 juta, 10 juta ni kena letak dalam kubur aku. Susun susun letak dalam kubur. Tuan-tuan, kita pun kita tunaikan wasiat dia kan, kita tunaikanlah, kata letak dalam kubur. Apa berlaku Fahmi lepas tu? Saya rasa kubur dia kena korek. Tak sampai esok tu malam ini kena korek tuan-tuan. Maksudnya bukan harta dia pun. Betul. Hakikat dia tak dapat harta tersebut. Betul. Jadi tidak ada nak ma'indakum yang fadu, yang si kamu semua akan hancur belaka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kekal. Sebab itulah dalam Quran sebut dengan jelas, aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Infaklah harta tadi yang sebenarnya kamu ambil daripada orang yang lepas. Mustakhlif ini maksudnya kita dapat ada ayah kita, ayah kita dapat tok kita, begitulah. Ustaz, saya berniaga. Orang dapat duit orang juga kalau berniaga pun. Jadi maksudnya bukan kita punya. Jadi tuan-tuan, nak kekal harta dapat kepada kita, sedekah banyak. Masya-Allah. Ni macam bertepatan Ustaz dengan satu lagu daripada Rabbani Ustaz. Lagu lagi. Macam lagu dia macam ni. Mana milik kita? Masya-Allah. Tiada yang milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Maksudnya apa? Ke atas dunia ni, segala apa yang kita ada sekarang ni bukannya milik kita. Bak kata Ustaz tadi, bukannya milik kita. Semua yang ada atas dunia ni hanya pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita untuk kita manfaatkan. Manfaatkan tu macam mana? Bak kata Ustaz tadi adalah bersedekah kepada orang lain. Maksudnya dalam harta kita ada juga harta orang lain. InsyaAllah pemberian dan rezeki Allah di akhirat nanti tak akan habis-habis. Jadi insya-Allah kita nak raikan soalan seterusnya Ustaz daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Ismail. Ya. Okey, daripada Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pagi ni saya nak cuba baca, mohon Ustaz betulkan saya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وعند خافضات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ismail Mat Isa atas bacaannya itu tadi. Saya rasa seperti seorang qari, Ustaz. Sedap bacaannya, Ustaz. Namun kita serahkan kepada Ustaz, orang yang lebih berpengalaman, insya-Allah. Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada Haji Ismail. Bacaan yang alhamdulillah baik. Secara umumnya Ustaz melihat tidak ada apa-apa kesalahan lah. Cuma nak beri sikit perhatian, semoga kita dapat lebih memperbaiki bacaan kita. Wa 'indahum qasiratut tarfi atrab. At itu jangan atrab, nah. Atrab. Itu sedikit, pada bunyi tak tu ada sedikit, dan mudah-mudahan Haji Ismail akan memperbaiki lagi. Secara umum alhamdulillah. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi kita nak raikan soalan seterusnya, Ustaz, daripada Facebook, daripada Kak Ju Zabidi, ayat yang ke-54. Meskipun syurga termasuk dalam perkara ghaib, Allah Subhanahu wa taala tetap menjelaskan kenikmatan syurga dalam Al-Quran. Adakah gambaran itu bertujuan memotivasikan manusia supaya terus mengumpul sebanyak mungkin kebaikan bagi melayakkan diri mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk terus masuk ke syurga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Kak Ju Zabidi atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Jazabidi, soalan sangat baik, dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Memang Allah Subhanahu wa taala, awal tadi kita telah bacakan hadis tentang mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sama telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terdetik. Itu keadaan syurga. Tetapi Allah menceritakan dalam banyak tempat dalam Quran tentang nikmat-nikmat syurga. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yang syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuan-tuan, untuk takribul azhan, memperdekatkan pemikiran khususnya bangsa Arab pada masa itu, nak cari air satu baldi pun payah kan di tanah Arab ini, kering, kontang, gersang apa semua. Tapi bila Allah cerita sungai kat dalam tu ada. Allah Akbar. dalam syurga ada sungai. Jadi dia pun terkejut. Jadi makna itu memperdekatkan jiwa manusia kepada ayat-ayat Allah, dengan maksudnya bahawa syurga ini tempat nikmat yang sangat hebat. Adapun banyak pula cerita tentang neraka yang insya-Allah nanti kita akan menyambung lagi tuan-tuan dalam perbincangan kita yang seterusnya, iaitu neraka pula satu tempat atau satu sifat yang azabnya sangat berterusan. Makan buah zakum, minum air menggelegaknya, dan kalau sekali minum tu teruklah sekali je, tapi tak jadi balik, dah pecah hancur jadi balik, pecah hancur jadi balik. Badalnahum juludan ghairaha, kami buat balik kulit tu jadi balik tubuh tersebut dan minum balik. Allahumma, itulah azab yang sangat-sangat teruk di akhirat kelak. Masya-Allah. Kadang-kadang pelik Ustaz kan, ada masyarakat kita kadang-kadang dia mencabar Allah Subhanahu wa taala, kata aku lagi rela masuk neraka. Macam seolah-olah macam dia tak kisah pun dia masuk neraka, seolah-olah tak ada apa-apa. Sedangkan kalau kita huluhkan api dekat dia, nak sentuh pun tak mau. Ini kan pula nak masuk neraka kan Ustaz kan? Alhamdulillah, masya-Allah. Orang seperti itu fahami, letak lilin je, suruh dia letak tangan atas lilin cara letak jari je, jari je letak atas tu, cukup dah. Allah. Kalau boleh bertahan 30 saat, rekod dunia. Jadi Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum surah Sad ayat 52 sehingga ayat yang ke-54. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada Facebook. Sahziatul Sidik, ayat yang ke-54. Bagaimana bagi segelintir masyarakat mengamalkan ayat ini untuk menarik rezeki? Ini kerana ketika motivasi melibatkan perniagaan selalu menggunakan ayat ini dan menyuruh mengamalkan bagi menarik magnet rezeki. Apakah boleh bersumberkan sedemikian sedangkan Al-Quran perlu diamalkan sepenuhnya, bukan hanya sebahagian sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudari Sahziatul Sidik atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Sahziatul Sidik. Soalan sangat baik, berkenaan dengan orang-orang berniaga lah, yang membaca ayat tertentu apa semua, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebenarnya dalam Quran Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Kami turun Al-Quran itu ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dia sebagai satu bentuk kesembuhan dan juga rahmat kepada orang-orang mukmin. Dan tuan-tuan sahabat rahmatullah sekalian, secara umum Al-Quran ini bersifat memberi kebaikan kepada manusia. Ubat pun dialah, kebaikan dunia akhirat pun dialah. Itulah Al-Quran. Cuma tuan-tuan, kalau orang nak, dia kena ingat sifat itu dulu, dia kena ambil seluruh ayat Quran. Itu nombor satu. Sekiranya dia nak menggunakan sebahagian ayat, dia ni dipanggil tajribah. Ada orang guna ayat ini, dia baca-baca sembuh. Nah, walaupun tidak ada hadis yang menyebutkan demikian, tapi secara umum ini ada, secara umum. Jadi berdasarkan ayat umum ini boleh digunakan, tapi kalau dia numpuk itu sahaja, ayat lain tak baca, ayat itu je baca. Ini Ustaz tak setuju. Kerana ini hanya menggunakan Al-Quran untuk tujuan peribadi dia. Tapi kalau dia dah baca ayat Quran tiap-tiap hari, memang itu dia punya makna. Setiap hari itu setengah juzuk dia baca, satu juzuk setiap hari dia baca itu, maka kemudian adalah keperluan tertentu dia guna, itu boleh insya-Allah. Sebab saya pun pernah dengar Ustaz, sebahagian para motivasi, para motivator yang untuk perniagaan ni, yang semata-mata untuk perniagaan, mereka menggunakan ayat ni Ustaz, semata-mata seolah-olah macam ayat yang dibacakan ini Allah suruh kita kejar dunia aja. Ya. Jadi apa yang kita boleh buat Ustaz? Maksudnya apa yang kita boleh buat untuk kita tangkis orang-orang yang sedemikian rupa? Jadi Ustaz kembali pada tadi, mana asasnya dia perlu faham Quran ini sebagai pemandu hidup. Itu nombor satu. Secara menyeluruh itu nombor satu. Dia baca, dia amal, dia faham, itu situ dulu. Kemudian barulah ada waktu-waktu tertentu yang dia mudah-mudahan ini dapat menarik rezeki, itu boleh diguna. Masalah yang lain ditinggal. Betul. Itu je dia nak guna. Maknanya tujuan ambil Quran itu untuk dunia. Ini kita tidak terima perkara seperti ini. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook. Kita menantikan soalannya. Baik, kita ada soalan daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Haji Muhammad Saleh daripada Kutai. Ya, Haji Tikenon. Ya, apa khabar Ustaz dan Dai? Baik kan? Alhamdulillah, baik Haji Tikenon. Okey, ini maksudnya pernah saya dah tanya Ustaz ayat yang ke-54 tu, inna adalah nama nafas. Ada orang kata ayat ini adalah pemberian Allah Taala yang tak contoh Ustaz. Kalau kita baca tak bahasa apa, kalau kita nak baca sikit pembelajar doakan sikit akhirnya lah Ustaz. Wah ni takkan putus Ustaz. Boleh bersatukan dan sikit tidak lah Ustaz. Soalan dia Ustaz ya. Terima kasih ya. Tuan Haji. Ya. Tuan Haji, boleh ulang balik soalannya? Soalannya gini, ini ayat ni selalu bila belanja topik di mana-mana. Tuan Haji putus Tuan Haji. Kita baca tak? Adalah malahu min fat. Katanya kalau kita amalkan kita tak habis. Maknanya
Ibaratkan macam air lah. Air mengalir betul. Soalannya dia tak Ustaz. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kepada Tuan Haji Tikunun atas soalan tersebut. Maksudnya Ustaz, saya boleh simpulkan, boleh tak kita guna ayat yang di ke-54 tu sebagai amalan kita Ustaz untuk penarik rezeki? Gunakan ayat ini saja. Silakan. Baik, terima kasih Haji Tukanun. Soalan itu macam telah bertindih dengan yang lepas lah. Jadi maksudnya Ustaz menjawab dalam keadaan yang sama. Maksudnya awal ni Al-Quran ni, tujuan asal Al-Quran ini adalah untuk memandu manusia, dan juga termasuk dalam sifat-sifat Al-Quran itu syifa, kan? Memberi penyembuhan dalam terhadap dunia dan perkara akhirat. Dan tuan-tuan, boleh digunakan tapi dalam keadaan yang kecil. Tapi asasnya itu, maksud Al-Quran yang sebenarnya itu kita nak. Yang selebihnya itu, kalau hanya menumpu kepada itu sahaja, maka dia bermaksud meninggalkan Al-Quran dan nak guna Al-Quran untuk tujuannya yang tertentu. Yang ini Ustaz tidak cenderung kepada perkara inilah. Jadi tuan-tuan, malahu min nafad ini maksudnya rezeki yang tidak ada habis. Ada satu kisah saya nak sebutkan di sini. Ada seorang penceramah dia gunakan tentang ayat yang seperti ini. Dalam Quran ini Allah beri cerita tentang syurga ni, semua perkara yang Allah beri dalam syurga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ada orang tanyalah, dia kata rokok ada tak dalam syurga, dia kata. Soalan macam lucu tu, tapi ada orang bertanya begitu, ada tak rokok dalam syurga? Maka ustaz ni dia baca ayat ni lah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa kamu nak ada, dia kata. Dalam syurga. Macam ada. Lahum fiha ma yasha'un. Apa sahaja ya kamu nak ada dalam syurga. Jadi kalau gitu rokok pun ada, dia kata. Jadi oleh kerana rokok tu ada, tapi kalau nak isap rokok, dia kata kena ambil api dalam neraka. Allah. Jadi dia berlawak sebenarnya, tapi nak beritahu tuan-tuan, perkara yang seperti itu dalam syurga, sekalipun kalau kita kata ada sekalipun lah, manusia tak melihat dah. Kenapa? Kerana ada nikmat-nikmat yang sangat hebat, sangat besar, yang sangat lebih pada itu. Kita dah lupa dah. Kalaulah kita zaman mula-mula kita pakai kereta kecil, kereta murah, tiba-tiba dah ada kereta besar harga 1 juta, kita tak pandang dah kereta tu. Betul. Itu hakikat. Jadi maknanya dalam syurga manusia akan memilih perkara yang sangat hebat, sangat besar, dan yang kecil-kecil ini manusia tidak akan terfikir lagi dah untuk perkara tersebut. Masya Allah. Jadi terbaik penjelasan Ustaz. Jadi saya kira itu sebagai kesimpulan kita lah pada hari ini. Jadi Ustaz, untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, saya minta pada Ustaz untuk mendoakan kita, untuk bagi memberkati majlis program Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru pada pagi ini, insyaAllah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim atas penjelasan dan juga sudi menghuraikan soalan-soalan daripada para penonton kita. Terima kasih juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan rancangan kita tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, namun jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru setiap hari, dan topik untuk pada hari esok bersama dengan saya sebagai moderator Da'i Fahmi, dan juga dengan panel kita juga panel yang sama, Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim dengan topik tafsir dan taranum, sambungan ayat yang ke-55 sehinggalah ayat yang ke-57. Maafkan saya, ayat yang ke-56
Betul, 55 sehingga ayat yang ke-57. Jadi jangan lupa saksikan pada hari esok bersama dengan saya dan Al-Fadhil Ustaz. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sehingga berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.